Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-41. Al-hawa min afatil iman. Hawa nafsu adalah merupakan penyakit yang boleh mengganggu keimanan manusia itu. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Diriwayatkan daripada Abi Muhammad yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan sempurna keimanan seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikut lima jitu bih, ajaran yang aku bawa. Hadis hasan sahih yang kami riwayatkannya dalam kitab Hujjah dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini kita telah bincang dah sebelum ini beberapa perkara. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan cubalah untuk selesaikan perbincangan ini. Jadi masalah sikit ni kebetulannya saya rujuk kitab lain, tidak kitab ni. Jadi saya kesebut setakat ya itulah. Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara. Pertama sekali saya telah sebut sebelum ini apa maksud penafian iman tu, kita sudah bincang dah pada minggu lepas. Tidak la yu'minu itu bukan dengan erti tidak beriman seseorang kamu, itu bukan menafikan asal iman, tidak. Tidak menafikan asal iman, tetapi yang dinafikan di dalam hadis ini adalah tidak sempurna iman. Dengan erti kata yang lain, nafi di sini nafi kamal iman, bukan nafi asal iman. Kalau nafi asal iman, maknanya seseorang itu bila hawa nafsu dia tidak boleh ikut ajaran Nabi, maka dia jadi tidak Islam. Itu makna kalau nafi asal iman, makna tak ada iman langsung. Sedangkan di sini bukan begitu maksudnya, bukan begitu maksudnya. Jadi oleh kerana pada minggu lepas kita telah sebut dah beberapa perkara, sekarang ni kita nak tengoklah, kerana poin penting dia lebih kurang 3 perkara, 4 perkara lah dalam hadis ni kalau kita nak fokus. Yang pertama, apa maksud nafi iman, apa maksud hawa, apa maksud taba'an, ikut tak apa maksud, dan apa maksud ma jitu bih itu. Itu beberapa perkara lah. Beberapa perkara yang mesti kita faham. Hawa nafsu yang biasa orang Melayu kita sebut hawa nafsu tu apa? Jadi apa maksud hawa nafsu? Jadi ulama dalam kitab ni dia tidak sebut kan. Jadi hawa nafsu dari sudut bahasa, dia masdar daripada hawa yahwi. Mana hawa ahwahu, misalnya ataupun hawahu dengan erti uhibbuhu, ahabbahu. Gitu dari segi bahasa lah. Bila kita kata hawa nafsu ni, dia tu kalimah masdar, kata terbit. Dari sudut bahasa dengan erti seseorang itu hati dia cenderung kepada sesuatu, atau disebut juga hati seseorang itu sudah rasa kasih kepada sesuatu, kepada seseorang dan sebagainya.
Itu dari sudut bahasa. Cumanya pensyarah-pensyarah hadis cuba menghuraikan dalam konteks bahasa Arab ini, hawa ini apa makna. Dia kata ada beberapa makna. Jadi ada beberapa makna hawa ini. Yang pertama, hawa dengan erti kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu, kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu, sama ada sesuatu yang hendak dilakukan itu, yang hati dia rasa nak buat itu, sama ada ianya boleh jadi bersesuaian dengan syariat dan boleh jadi ianya tidak bersesuaian dengan syariat. Ada juga ulama sebut begitu. Kehendak kita nak buat sesuatu, tak kira lah apa sahaja dalam kehidupan kita, boleh jadi perkara yang kita nak buat tu ada kaitan dengan syariat dan menepati syariat, tidak bersalahan dengan syariat ataupun bersalahan dengan syariat. Dengan erti kata lain, hawa makna yang pertama boleh digunakan jadi makna yang pertama, penggunaan hawa nafsu ini boleh digunakan kepada yang menepati syariat, yang bersesuaian dengan syariat, dan boleh juga berkait dengan perkara yang tidak bersesuaian dengan syariat. Dengan erti kata yang lain, boleh digunakan untuk perkara hak dan boleh digunakan untuk perkara yang batil. Itu makna yang pertama lah, hawa nafsu dengan makna yang pertama. Makna yang kedua, hawa nafsu dengan makna yang kedua digunakan untuk semata-mata yang hak. Yang hak. Kita guna hawa nafsu dengan makna yang hak saja, bukan yang batil. Jadi dalam dia punya PowerPoint itu saya mari contoh kata-kata Sayyidina Umar lah yang saya petik dalam hadis berkenaan dengan penggunaan hawa itu. Banyaklah contoh daripada penggunaan Siti Aisyah, penggunaan dalam bahasa Arab yang sahabat guna dalam asar-asar sahabat itu. Jadi nampaknya kita kena tunjuk minggu depan. Cuma apa yang saya boleh sebutnya begini. Ketika berlaku peperangan Badar, dalam satu peperangan disebut dalam riwayat itu peperangan Badar. Jadi ada terlibat dengan tawanan perang, tawanan perang. Jadi Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, nak buat lagu mana tawanan perang ni? Umumnya sahabat, Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat lain kata kita bunuh lah. Sebab dia ni kira-kiranya terlalu teruk lah dari segi sifat melawan Nabi SAW. Dia waktu kira-kiranya asal yang melakukan pendapat itu maknanya Sayyidina Umar lah. Jadi hak dia gunanya, dia kata hawar Rasul bima qala Abu Bakrin walam yahwi ila ma qultu. Gitu kata Sayyidina Umar. Cumanya banyak lagi kata-kata sahabat lah itu tak berapa ingat aku. Cuma Sayyidina Umar gitu dia sebut. Tapi makna lebih kurang. Hak ni Sayyidina Umar buat keluar pendapat dia tentang tawanan perang, dan dipersetujui oleh ramai sahabat termasuk Sayyidina Ali sendiri. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kata kita tak usah bunuh lah. Kita guna kepakaran setengah-setengah ahli perang, tentera tawanan perang. Mana hak reti baca, kita suruh dia ajarlah kira-kiranya orang-orang Islam, ataupun kita minta tebusan dan sebagainya. Kukuk mana jangan bunuh. Itu pendapat Abu Bakar. Pendapat Sayyidina Umar kata kita bunuh, dan disetujui oleh beberapa sahabat lain masuk Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Umar guna kalimah hawa. Hawa Rasulullah ila ma qala Abu Bakar. Mana Sayyidina Nabi lebih berminat untuk terima kata-kata Abu Bakar. Walam yahwi ila ma qultu, dan dia tak berminat nak terima pendapat aku.
Di situ ulama kata apakah pendapat saya, sedangkan pendapat Sayyidina Abu Bakar, pendapat Sayyidina Umar sebenarnya hak belaka tu, bukan batil. Bukan batil, hak belaka. Jadi bila guna kalimah hawa yahwi itu yang merujuk kepada hawa nafsu manusia, jadi penggunaan kalimah itu dalam konteks mesyuarat Nabi dengan sahabat dia tadi dalam bab kawan perang tadi, penggunaan itu digunakan untuk perkara yang hak sahaja, boleh juga. Penggunaan hawa nafsu ni, hawa ni, kita panggil hawa ni, boleh. Ada juga pendapat ulama lebih ke 4 ataupun 5 pendapat lah. Ada yang kata guna untuk batil, boleh juga, batil saja. Ni hawa nafsu untuk merujuk pada yang batil. Ada juga pengguna melibatkan penggunaan untuk batil saja. Ada juga ulama sebut hawa ini kita boleh guna secara mutlak. Secara mutlak untuk menunjukkan keinginan secara mutlak. Tidak kita rujuk pada hak, tidak kita rujuk pada batil. Gunanya secara mutlak. Gitu. Itu maksud, maknanya hawa nafsu. Itu lebih kurang lah makna hawa nafsu itu dari segi syariat lah. Dari segi syariat, kalau dari segi bahasa tadilah makna keinginan. Keinginan, gitu saja, keinginan. Rasa cenderung hati. Itu dari segi bahasa gitu ya. Tapi kalau dari segi penggunaan syariat dalam Quran, tidak. Dia ada beberapa makna. Dalam hadis ini, dari segi huraian secara terperinci lah. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis ini dia mengisyaratkan kepada bahawa bila disebut la yu'minu, mana tidak akan sempurna iman seorang kamu, maknanya tahap keimanan seseorang itu dia berbeza. Semua boleh katakan ahli-ahli pensyarah hadis sebut gitu. Jadi seseorang itu untuk dia naik darjat, dia mesti latih jiwa dia, kehendak dia tu supaya ikut agama, lebih banyak ikut agama. Jadi sejauh mana manusia tu berjaya melatih hawa nafsu dia supaya ikut agama, maka setakat itulah, setinggi itulah darjat dia dalam agama tu mana meningkat nanti. Jadi perkara ini hadis-hadis sebenarnya kita tidak tahu. Dia ada dalam syarah, saya tengok dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin itu, syarah Al-Jami' nama tu, dia syarah panjang juga hadis, bukan hadis ni, hadis lain. Antara yang dia sebut berdasarkan kepada hadis ini dan hadis-hadis lain, dia mengisyaratkan satu perkara yang kita kena faham, bahawa kita ni manusia ini hakikatnya kita tidak boleh tahu siapakah sebenarnya. Walaupun nampaknya sama kuat ibadat, mari masjid tak tinggal, boleh kata kita tak boleh nak tek lah kata kita tak boleh nak kata dia dengan kita nampaknya sama-sama kuat, ataupun tok guru ke misalnya, kita tak boleh nak kata dia lebih daripada kita secara hakiki, tak boleh. Sebab apa? Sebab yang menilai amalan manusia itu secara hakikinya, bukan ahli fiqh. Ahli fiqh hanya dia boleh nilai secara zahir saja. Ahli fiqh dia boleh nilai kita semaya ni sah atau tidak, sekadar itu je. Jadi dia nak nilai. Sebab kadang-kadang bila kita mari semaya, boleh jadi ada orang jadi minat nak mari semaya ke kita, hak tu tak ada siapa tahu. Bagi Allah hak tu merupakan bonus bagi kita, pahala bagi kita. Jadi dengan kita mari semaya tu boleh pahala, bila jalan tu boleh pahala, dah setiap langkah tu boleh pahala. Orang tertarik dengan kita sebab kita mari kan, kita boleh pahala. Hak tu tak ada siapa tahu. Orang tak boleh nak nilai sikit apa. Sebab itulah dia tidak sama. Benda ni termasuk dalam perkara ghaib. Kita tak boleh nak nilai. Walaupun sama mari, dia boleh tu tidak banyak. Mana Allah ni, Allah yang nilai hak sebenar. Niat kita, patut kesan ibadat kita tu kepada kita, dan kesan ibadat kita kepada orang lain, semua tu ada nilai di sisi Allah. Manusia tidak boleh nak nilai. Inilah kelebihan yang kadang-kadang kita tidak jangka seseorang tu di hari akhirat tengok. Kita tak suka tu tengok dia tu tinggi gitu, mau derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok orang duduk nyapu di tepi masjid, orang jadi rasa insaf ke dia, mana tahu dia tak sedar-sedar Allah tetap beri pahala kelebihan pada dia. Jadi benda-benda gitu. Jadi dalam konteks hal ni pun begitulah juga. Jadi melatih diri untuk supaya ikut sebanyak mungkin ajaran agama, usaha ke arah itu tu dia menaikkan darjat seseorang.
Dalam huraian ulama juga sebutlah kenapa hadis ni Nabi sebut sehingga hawa nafsu dia. Sehingga hawa nafsu dia tu boleh ikut majid tu. Pertama sekali, hawa nafsu manusia ni dasar pada hal ni disebut hawa nafsu. Kerana hawa nafsu manusia ni dia asalnya sama je. Kita ni orang Islam, orang kafir serupa je. Sebab tu ada ulama dia buat beza, kata kalau orang kafir, kalau orang kafir dia baik setara mana pun, dia baik setara mana. Katakanlah, boleh ke tidak hawa nafsu dia ni buat benda baik? Dia ni tidak Islam, boleh. Boleh. Orang kafir misalnya, dia dengan akal dia, dengan fitrah dia buat kebaikan. Sehingga kita tengok orang kafir tu Allah baik, rejuh dia, cuma tidak Islam sekali. Apakah dia ada nilai? Tak ada nilai. Berdasar kepada hadis, tak ada nilai. Sebab apa? Sebab dia hawa nafsu dia bukan taba'an lima jitu bih. Bukan kebaikan dia tu bukan kerana ikut, kerana ittiba' sunnah Nabi, tidak. Tetapi hak tu semata-mata ittiba' kepada apa yang dia fikir baik. Sebab tu salah satu maksud hawa nafsu, ada ulama sebut salah satu maksud hawa nafsu ni adalah kecenderungan manusia untuk buat baik. Salah satu untuk buat baik. Tapi buat baik tu berdasarkan kepada dia fikir benda tu baik. Orang panggil hawa nafsu juga tu. Dia fikir nak buat sesuatu berdasarkan benda tu baik. Hak ni ada pada semua orang. Tetapi kita Islam, supaya kita ni boleh pahala, kita buat sesuatu baik tu kita kerana ikut agama, kerana ikut syariat. Sebab itulah antara bab niat Abdallah bin Umar satu dia ada niat ni dia ada tiga ciri penting. Hak ittifaq ulama. Pertama sekali, bila kita nak buat amalan kita kena niat kerana Allah, niat ibadat. Jauh kita dah sebut makan ni, kalau tidak niat ibadat kita tak boleh pahala. Sekadar makan, sepoi kapi makan niat ibadat. Lagu mana niat ibadat? Makan ni kerana nak ibadat, kerana niat nak ada tenaga untuk dapat ibadat kepada Allah misalnya. Boleh pahala walaupun dia makan benda haru. Makan ni orang kafir pun makan, binatang pun makan kalau kita semata-mata makan. Tapi bagaimana kita nak tukar makna makan ni bukan ibadat khusus lah orang panggil. Kalau semaya ni ibadat khusus. Tu. Tapi makan ni asalnya benda harus. Kita boleh makan roti, tetapi benda yang harus pun kita boleh tukar. Benda yang harus ni kita kata adat lah. Adat. Kita boleh tukar yang adat itu menjadi ibadat berdasar pada niat. Mana niat ibadat? Bila kata niat ibadat tu sah. Yang pertama. Yang kedua, hak tu kerana Allah. Kerana Allah. Mana niat tu selain ibadat kerana Allah. Yang ketiganya kerana menurut ajaran, menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu dalam konteks ni. Hak tu tiga perkara tu dalam bab niat, mana-mana perbahasan tentang niat pun mesti ada tiga perkara tu. Mesti ada tiga perkara tu dalam konteks niat ni. Setengah ulama kata kalau hak tiga tu tadakhul. Ada juga ulama kata benda tulah hak tiga. Bila kata niat ibadat tentu dah mesti ikhlas baru panggil ibadat, tidak jadi adat. Jadi tiga perkara. Jadi dalam konteks ni kalau kita nak bincang ni, mana hawa nafsu tu kita kena latih dia ikut buat satu hal baik tu kerana agama. Kalau tidak kerana agama tak jadi. Misalnya orang kafir sedekah kerana dia fikir keperluan manusia ni perlu. Kalau kita baca buku-buku falsafah misalnya, Socrates ke misalnya, siapa dia fikir nak cari kebenaran hakikat. Sebab manusia ni boleh katakan dia sebutlah dalam pandangan dia kata susah nak cari manusia. Bila buat baik dia tidak ada kepentingan dia, mesti dia ada nak sesuatu di sebalik kebaikan dia. Jadi kata kalau kita nak cari hampir-hampir tak jumpa lah manusia yang buat baik pada seorang dengan maksud kerana nak buat baik, bukan kerana maksud yang lain. Jadi kalau buat baik semata-mata kerana kita fikir benda ni baik, hak tu mengikut ulama lah. Hak tu tidak boleh jadi berlaku pada kafir, boleh jadi berlaku pada Islam. Kalau berlaku pada kafir itu perkara biasa. Tapi kalau berlaku pada Islam, rugi kita. Rugi. Sebab apa? Sebab kita tidak ikut agama, tidak ikut agama. Cuma buat baik tak terasa gitu ya. Kerana benda tu kita rasa baik, kita pun buat. Setengah ramai, bukan setengah ramai ulama kata kalau hak tu sepoi kafir. Dia buat atas rasa fitrah semata-mata. Tapi ada juga setengah ulama sebut, dia kata dak, kalau dia buat baik tu, memang maksud ulama kata tak boleh kalau tak ada telitah, tak ada hadir niat, tak ada telitah. Misalnya kita buat satu yang tak boleh ni benar boleh kerana Allah. Kerana Allah sunnah Nabi. Kita mari. Benda tu mari dalam
dalam tahdir niat kita, mari dalam niat kita, baru boleh pahala. Syaratnya. Walaupun setengah ulama kata tak, kalau dia Islam, dia ada tauhid, hak tu sudah kira dah. Setiap dia buat baik tu, kalau dia tidak niat pun, tidak niat maksudnya buat secara spontan gitu, boleh juga. Tetapi setakat saya tengok dalam kitab tu, hak tu tidak kuat belah mana pandangnya tu. Dia mesti jahat sebab niat ni benda sepitah lalu gitu ya. Kita nak tolong orang niat kerana Nabi suruh, dia mari gitu. Tu mak kita faham buat ni Nabi suruh. Nabi suruh. Tapi kalau tak ada buah-buah kata Nabi suruh tu semata-mata baik gitu, tak kait langsung dengan Nabi. Ramai ulama kata tak lihat tu sepoi kapi. Itu beza dia. Sebab apa? Kalau kita ikut tasawuf dia kata kerana baik yang dia buat tu tak ada makna zikrullah. Kalau tasawuf dia kata gitu. Sebab sesuatu yang kita buat baik dia kena kait dengan Tuhan, baru ada zikrullah. Kalau tak ada tu tak jadi. Tu gitu disebut. Jadi mendorong hawa nafsu ini, hawa nafsu ikut tu tidak sempurna iman sehingga hawa nafsu ikut. Sempurna ni, maksud sempurna ni, sempurna lagu mana? Sempurna tu dibahas pula. Sempurna tu dengan erti lebih 50% ke lagu mana? Sebab tu dia ada buat kan. Misalnya sini. Ada juga ulama sebut maksud sempurna ni bukan bermakna kita buat semua. Sebab kita nak buat semua ajaran Nabi tak boleh. Tetapi maksud sempurna iman itu dengan kita arah hawa nafsu kita buat apa yang Nabi perintah, dengan erti kita buat mastata'tum, sekadar kita mampu. Itu maksudnya. Sebab kita tak mampu buat semua. Misalnya saya sendiri hadirat, kita tak boleh nak buat sebab kita tidak terlibat dengan pemerintah. Sebab memerintah ini adalah sunnah. Banyak hadis-hadis sebut tentang pemerintah sedang urusan Islam. Kita ni tak pegang satu pun jawatan yang melibatkan mengurus hal awal Islam. Tapi apakah kita tidak sempurna lah iman kita? Sedangkan kita tak mampu, bukan bidang kita. Enggak semua pemimpin dia boleh buat benda tu. Benda lain pula dia tak boleh buat. Banyak pemimpin tak boleh buat benda baik ni. Hak Nabi juga buat. Banyak dia tak boleh buat. Lepas tu sempurna tu lah ke mana? Sebab itulah ulama kata masuk sempurna sini, maksudnya dia nekat nak ikut agama dan dia cuba sedaya mungkin sekadar dia mampu, dia buat semaksimal mungkin. Tu makna sempurna. Itu maksud sempurna. Lepas tu hakikatnya Allah Maha tahu. Di situlah perlu keikhlasan. Dia boleh kata saya Nabi dia nak buat tali sekat ni, padahal dia boleh lagi. Allah Maha tahu. Dia kena kira dengan Allah akan kata. Allah Maha tahu. Ada ke orang dia kata, misalnya dia kata dia semayang balik dah tapi dia tak tutup aurat. Bila kita nasihat dia orang dia kata dia setakat ni dia boleh, aurat ni dia tak boleh, di luar kemampuan dia kata. Kita nak kata lagu mana? Kita kata kalau tidak mampu tak apa. Boleh kita kata lagu tu? Mana boleh lagu tak ni? Sebab tu kita jangan kata apa tak apalah kalau awak tak mampu sungguh, Tuhan Maha tahu. Kita jawab gitu sudah, jangan hukum dia. Belum mula sekarang dia mari mikir. Cuma kita katalah kalau ikhlas sungguh, insya-Allah Tuhan akan balas lah. Kalau memang dia tak, aku mana tak tahu ruang aspek tak mampu tu, kita pun tak faham lah. Tapi kok mana itu yang disebut oleh ulama maksud mampu sempurna tu. Saya bimbang takut kita faham mampu nak kena buat semua baru jadi sempurna ni. Tidak maksud gitu. Tapi kok mana pun hati kita, sebab tu sini dia ada sebut juga sikit cuma dalam tempat lain, dalam syarah lain tu lebih panjang dia sebut, dan saya pun memang kita ambil dah poin-poin itu. Dia gini. Dalam kitab ni dia letak di bawah kesimpulan. Ba'du ma yurshidu ilaihi. Sebahagian bimbingan hadis ni. Misalnya bila kita nak buat sesuatu, kita buat sekadar yang kita tahu, kita cuba nak buat. Dan kita pun tahu banyak lagi kita tak buat, tapi kita sedang buat. Dan hati kita pun ada bila kita buat tu kita rasa puas hati. Bahkan bila ada kita berasa hak kita tak boleh, kita berasa susah hati, berasa menyesal dan sebagainya. Perasaan itu, hak tu orang panggil sayang Nabi tu. Dan bila dia buat salah, dia rasa sakit hati, dia rasa susah, dia rasa tak senang supaya sahabat Nabi.
Sehingga ketakutan dia bila dia buat salah tu, sehingga dia sanggup dedahkan diri dia kepada hukum rejam kau sahabat. Tu. Padahal dia buat salah. Tu sempurna dah iman tu. Bukan kata sempurna iman ni dia kena jadi maksum, tidak. Tidak. Boleh jadi dia buat salah, tapi hati dia sebenarnya. Sebab itulah berdasar pada ayat Quran. Ada ayat Quran yang kalau kita biasa kita baca sama tu, Allah kata, demi Allah, kata ayat Quran surah apa saya tak ingat, demi Allah tidak dikira beriman seseorang kamu sehingga mereka menjadikan nabi dan rasul menjadikan nabi dan rasul sebagai hakim. Itu sah. Maknanya dia menjadikan kenyataan nabi, sunnah nabi sebagai pemutus. Maknanya dia ikut sunnah nabi. Sah. Ayat tu tak habis itu. Selepas itu ayat itu menyebutkan bahawa dan bila dia buat, dia terima Islam, dia ikut agama dengan erti kata dalam konteks kita sekarang, Nabi tak ada dah, kita tak boleh nak minta lah Nabi jadi hakim. Cuma kita ikut ajaran Nabi sebagai hakim dalam apa sahaja kita buat. Maknanya kita nak kecek, kita kena tengok lagu mana ajaran Nabi, takut salah dalam kecek. Bila kita nak bertindak, tengok tindakan kita ni takut bersalah dengan itu, maksud menjadikan Nabi sebagai hukum. Bila kita terima tu, hati kita tidak berasa haraj, tidak berasa daik, tak ada berasa menyesal, tidak berasa tidak puas hati, tak ada. Bahkan kita terima dengan sereda-redanya hati kita. Hak tu maksud ayat hadis ni. Kalau mengikut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam huraian ni, bukan sekadar kita terima Islam saja, hati kita tu lagu mana. Sebab ramai mana orang bila dia masuk Islam ni, dia berasa macam tak puas, berasa tak yakin, berasa susah, berasa tak senang. Cuma dia takut pada Allah je nak kata, tapi hati dia tak boleh terima dengan bulat tak ni. Kadang-kadang dia berasa sempit dah ada ikut agama, dia berasa lagu tu. Hatu maksud tidak sempurna lagi. Maknanya dia masih gagal lagi mengasuh nafsu dia supaya ikut agama. Tak lagi. Sebab tu Ibnu Qayyim kata, kita kena latih jiwa kita bila kita buat ibadat, kita ikut ibadat. Apakah hati kita rasa tenang dengan ibadat yang kita buat? Apakah hati kita tenang dengan syariat yang kita putuskan dalam hidup kita? Ikut syariat, tinggal apa ya Allah dan Rasulullah, yang hati kita rasa puas ke tidak? Kalau misalnya sebagai contoh dah kita tu lah, duduk molek-molek dah, duduk kacau puas dah, orang baik kena pergi mayat, pergi semayat tapi aku rasa dia mari dah. Ataupun siapa bulan puasa, nak bulan puasa, Allah 2 hari puasa dah, dalam hati dia dah, mulut tak kata sebab dia takut tu tapi hati dia tak serupa. Alah lama lagi nak habis dah puasa. Makna seolah dia mula puasa tu menyusahkan dia. Ulama kata hak tu maksud la yu'min, tak sebenar lagi. Zahir dia boleh ikut agama, hawa dia, naluri batin dia gagal lagi. Itu maksud dia. Jadi hak ni sebenarnya inilah yang kita sebut sebagai tariqah Nabi. Inilah tasawuf Nabi. Hak ni lah. Sebab itulah Imam Ghazali tekan, kalau kamu semaya, kamu kena muhasabah lagi. Nak muhasabah apa kalau nak kira dah? Semaya, orang kata lulus dah semaya, sah dah semaya. Nak muhasabah apa? Jadi apa maksud muhasabah? Muhasabah kualiti semaya, muhasabah diri, hawa nafsu kita je lah. Itu makna muhasabah. Takut kita semaya, orang panggil semaya zahir. Dia semaya kena zahir dengan batin. Dia tak boleh semaya zahir saja, dia tak boleh semaya batin saja. Dia kena semaya zahir dan batin. Kalau tidak ada pula penyakit semaya batin. No, maya batin saja, zahir dia ada suruh maya zahir saja, tak ada kualiti lah semaya. Ni Nabi nak ajar ni, kita ni buat ibadat kena zahir dan batin, mesti ikut agama. Hak tu maksud dia. Sebab itulah kata Ibnu Qayyim lagi, sebab saya sebut dia tu sebab dia ulah banyak kat satu muka surat, dia ulah perkataan hawa itu. Dia kata kata-kata ni sebenarnya sangat tinggi kata-kata Nabi. Mana Nabi nak ajar kepada kita makna ikhlas yang sebenar. Nabi bukan nak ajar fiqh zahir ni. Nabi nak ajar fiqh batin. Ni. Kalau fiqh zahir ni mudah ya kita buat semaya. Lulus semaya kita boleh dengan cara rokok betul mengikut kaedah. Tapi apakah batin dia begitu juga? Belum tentu lagi hadirat. Bahkan kita boleh nilai sendiri, aku ni rasa tenang ke tidak bila ibadat. Bila kita tinggal riba, bila kita tutup aurat, kok kita rasa susah. Tutup juga. Selama mana manusia bila dia tutup aurat dia rasa susah, tapi makna dengan takasul, dengan rasa malah, dengan rasa, kalau bahasa Kelantan liak lah. Buat tapi dengan liak. Nak semaya pun liak lah. Tapi buat apa-apa takut dosa.
Hak tu sebenarnya hawa dia tu, tidak mengikut agama lagi sebenarnya, gagal lagi, tak sempurna lagi iman dia. Itu maksudnya. Jadi maknanya hadis ni sebenarnya dia lebih bersifat menyentuh batin manusia. Ni hadis ni. Jadi hadis-hadis nak kena ukur sendiri lah. Nabi nak mengajar kita supaya kita mengukur keadaan batin kita, rohani kita betul-betul kau ikut Nabi SAW. Jadi oleh kita lewat tadi, kita sambung sikit lagi lah. Nak qadha tadi kan. Tapi sebab saya ingat nak habis nak ambil kesimpulan dia. Dia ada ataupun 7 kesimpulan. Saya cuba ringkas. Yang pertama, tapi dia sebab kesimpulan dia ni sebenarnya kita boleh huraikan intipati hadis ni. Yang pertama, sebab ada level point ini saya ambil dalam kitab lain. Saya ambil dalam kitab baru, lebih segarlah huraian dia. Tak apa kita tunjuk semula. Okey, baik. Yang pertama, berdasarkan kepada hadis ni, wajib kepada setiap orang beriman, dia kena suka apa yang Allah suka. Dia kena latih dia suka apa yang Allah suka. Dalam konteks dengan maksud dia menunaikan, melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Maksud cinta kepada Allah tu apa? Jadi ulama sebut sini dalam kitab ni boleh sebut, dia kata maksud cinta hak ni Nabi nak ajar bila kita kata cinta kepada Allah tu apa dia? Seperti mana seseorang bila dia cinta pada seseorang ataupun dia minat, idola dia lah. Sama mana kita tengok anak-anak muda kita, kadang-kadang orang tua pun jangan main, dia minat lagi. Pesing rambut habis dia ikut artis. Apa tu? Kerana apa? Kan hati dia sudah rasa tertarik, sudah melekat di jiwa dia. Hati dia sukalah, dengan arti dia suka. Bila dia suka, dia bukan sekadar sebut mulut gitu saja dah. Dia boleh merubah hidup seseorang. Cara makan pun dia kira lah, dia serupa. Tak serupa benar pun dekat-dekat. Muka dia lain, kulit dia lain, tak serupa. Tapi kuku mana dia ada dekat-dekat. Dengan rambut dia ejah lah. Itu sifat orang suka. Benar tu dia mari daripada dalam tu. Lonjak daripada hawa dia tu. Kecintaan dia, nafsu dia tu menyebabkan pakaian dia pun jadi berubah, cara kecek pun jadi berubah, habis berubah. Kenapa dia sayang pada seorang? Begitulah juga hadis ni Nabi nak isyarat kepada kita dalam ayat ni, bila kamu suka pada Allah dengan maksud untuk mencari kesempurnaan iman tu, kamu mesti latih jiwa kamu, bukan zahir kamu saja, batin kamu juga dia mesti kamu didik biar dia sayang ke Nabi. Kerana berpunca daripada saya batin ke Nabi itulah, maka dia keluar dalam bentuk perbuatan salat, keluar dalam bentuk perbuatan puasa, keluar dalam bentuk perbuatan yang kita panggil syariat itu. Sebenarnya dia molek dalam. Sebab agama ni dia berkait hadis-hadirat. Berkait. Nabi sebutkan dalam hadis ni, dalam diri kamu ada seketul daging. Fa idza salahal jasadu kullu. Kalau molek dia molek habis lain. Fa idza fasadil jasadu kullu. Kalau fasadal jasadu kullu. Kalau punah dia punah habis. Ala wahyal qalbu. Itulah orang panggil hati. Itu makna batin, nurani manusia. Dia mari situ. Molek atau molek habis lain. Tapi kalau punah tu walaupun dia semaya, tak jadi apa. Rasa boleh jadi semaya tu kerana orang ki punah dalam. Itu maksudnya. Ini hadis ni nak menyentuh, merawat batin manusia. Sebab tu dia sebut semakin tinggi nilai saya seseorang itu kepada Allah, maka semakin tinggilah nilai ibadat dia, kualiti ibadat dia. Kita boleh nampak. Sebab sahabatlah kita tengok sahabat ni. Kita tengok masuk Islam berapa hari, tapi dia masuk dia kena lalu saya tu jadi luar biasa. Saya tu sehingga dia bukti ke sanggup mati. Sanggup mati. Lama mana sahabat jerit kita tak boleh mati syahid. Jerit sebab apa tak boleh mati syahid? Sebab apa tu? Kenapa jadi lagu tu? Sebab hawa nafsu dia tu, hawa dia tu sudah menjadi terlalu sayang pada agama. Sudah ikut zahir dan batin. Tapi selama mana orang semaya, kuat ibadat zahir kita nampak tak tinggal masjid, tetapi tak sanggup nak derma hari mak pun tak sanggup. Lillah hari putih derma hari mak lalu depan dia lewat dah. Apa yang jadi lagu tu? Kalau tak ada piti tak apa. Ni hak kaya ada piti apa? Takut nak derma. Kita tekih tak payahlah aku ke mana tak jijak lah, kalau bahasa Kelantan tak jijak. Mana jiwa tak sampai ke peringkat tu. Dia sanggup buat hal zahir-zahir. Orang yang sanggup buat hal zahir, jiwa dia tak sanggup ikut Nabi, jiwa dia tu sebenarnya masih ada lagi ciri-ciri yang tidak ikhlas tu, masih ada lagi.
Kalau ikhlas sungguh, dia jadi lagu lain. Dia jadi habis lah. Seperti mana sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni harta bagi dia tak ada nilai kecuali bila disedekahkan baru ada nilai. Itu dia punya cara memikir para sahabat. Harta ni tak ada nilai kecuali kalau ditabarruk, disedekahkan, diberikan, dihabiskan kepada jalan Allah, barulah harta tu ada nilai. Jadi kalau hadir-hadir nak beri nilai kepada harta, mesti dikhairatkan harta itu, mesti ditabarrukkan harta itu. Itu cara pola pemikiran para sahabat radhiyallahu anhum. Itu cara dia mikir. Sebab itulah Islam tu naik. Padahal ni hadirat Nabi ni tak dia nak mati pun kerja Islam, duit tak banyak lagi. Tengok dalam peperangan Tabuk, peperangan terakhir, lama mana sahabat tak boleh jumpa dalam peperangan Tabuk. Padahal tu peperangan terakhir ni, maknanya kerajaan Madinah tidak kaya seperti mana Rom dengan Parsi. Tidak kaya. Sebab dana dia duduk dalam poket penganut Islam. Sebab tu bila nak perang Tabuk tu, ada pokok bukaiyun, orang-orang yang menangis. Sebab apa? Tak boleh pergi perang. Nak pergi perang, Nabi kata tak boleh pergi perang, tak cukup senjata, tak ada senjata, tak ada kenderaan, tak boleh pakai kasut, pakai lipas pun, tak boleh pergi perang. Klik saja Nabi kata kerajaan tak boleh nak bui, tak boleh nak support. Sahabat-sahabat Nabi menyediakan kuda peribadi, jauh pedang buat peribadi belaka, setengah-setengah. Jadi dalam peperangan Tabuk tu kerajaan boleh support sebahagian saja. Maknanya kita tengok situ bahawa Nabi ni tidaklah kaya sehingga boleh support keseluruhan tentera-tentera tu gitu. Dah. Tetapi Islam tersebar dengan begitu hebat sekali, berkembang sehingga ayat Quran itu al-yauma akmaltu lakum. Maknanya duit ini hakikatnya perlu, tapi dia tidak segala-gala. Dia naknya umat Islam faham sekarang. Kalau negara kaya, kalau umat bangsa tak faham, jahil tentang agama, susah juga hadirat. Kalau naik negara Islam dalam keadaan gitu, negara Islam yang pincang, negara Islam yang pincang, negara Islam yang tidak baik. Bahaya kalau naik negara Islam dalam keadaan rakyat tidak bersedia. Pemimpin sampai rakyat penuh dada dengan kebendaan. Kalau naik jadi negara istihad negara Islam dalam keadaan itu, agak bahaya sebenarnya. Agak bahaya. Sebab sahabat dulu kerajaan miskin, tak kaya. Tengok dalam peperangan Tabuk, peperangan terakhir tu, lama mana sahabat tak boleh pergi. Tetapi Allah kata al-yauma akmaltu lakum, sempurna Islam dengan kadar tu. Apa? Sebab Nabi berjaya mengakhiratkan jiwa sahabat itu. Bila nak puas pakat wagi habis. Itu. Jadi dia perlu tekeh tu. Ni orang panggil pembangunan yang seimbang antara fizikal dengan rohani itu. Kalau tak seimbang bahaya. Apatah lagi kalau pemimpin tu tak seimbang, seorang rakyat. Pemimpin hok paling celika, tak boleh lepas dah misalnya. Lagu mana lagu tu? Teruk benar lah. Jadi nyanyi ni bukan sekadar dia seorang, rakyat pun jadi nyanyi. Rakyat pun jadi teruk juga. Itu maksudnya. Yang kedua, pengajaran yang kedua, kecintaan yang sebenar, al-mahabbatus sahihah taqtadil mutaba'ata wal muwafaqah fi hubbil mahwiyat mahbubat wa bughdil mabghudat. Kecintaan yang sebenar, yang hakiki, dia akan menuntut lahir daripada orang itu sifat dua perkara, mutaba'ah dan muwafaqah. Dalam konteks agama ni, bila cinta sebenar lahir dari manusia terhadap Allah dan Rasul, dia mesti keluar dalam bentuk anggota dua perkara. Dia panggil mutaba'ah dan muwafaqah. Mutaba'ah ni dia akan berusaha nak ikut Nabi. Dia akan kira setiap amal perbuatan dia sesuai dengan Nabi, dia serupa dengan Nabi. Sebab sahabat ni hadirat, bila Nabi mati, dia teringat Nabi pergi kot ni, dia pergi kot jalan ni, biar jauh ni. Padahal jalan dekat ada dia tahu. Dia kata apa nak pergi kot tu? Aku nak pergi tunduk di bawah pokok tu. Sebab dulu Nabi lalu ke pokok tu, dia habis tunduk. Jadi kalau dia tak lalu ke tu, dia tak boleh tunduk. Maka dia pergi kat pokok tu, dia pun tunduk. Dia teringat Nabi. Siapa tahu tu? Dia nak suruh nak ikut Nabi. Padahal tu tidak syariat. Tu ikut tu. Dah lain dia buat kata, tapi bila dia buat tu, hati dia jadi rasa tenang. Itu sahabat. Ni maksud kita ni. Jadi kalau orang tu hati dia saya suruh Nabi, dia akan kira kok mana pun, biar dia tu boleh ikut Nabi. Kok mana? Setakat yang dia mampu. Dia akan lahir dua perkara, mutaba'ah dan muwafaqah. Bila dia buat satu, serupa ke tidak dengan Nabi. Jadi orang yang lagu ni, bila dia rasa sayang, dia suka pada sesuatu, dia ambil kira suka ni sesuai ke dengan suka Nabi, sesuai ke tidak dengan kegemaran Nabi. Nabi suka kok kita, dia ambil kira lagi. Tidak buat dua alik-alik buat baru tanya orang. Dia tanya orang dulu.
Dia fikir dulu baru dia buat. Yang ketiga, jami'ul ma'asi tansha'u min taqdimi hawa nafs ala mahabbatillahi wa rasulih. Kesemua maksiat-maksiat yang muncul di muka dunia ini adalah merupakan jelmaan sikap yang mendahulukan hawa nafsu berbanding cinta pada Allah dan Rasul. Jadi sebenarnya maksiat ni berlaku ni kerana apa? Kerana cinta kepada Allah itu tidak hakiki. Itu sebenarnya. Jadi cinta kepada Allah disebut dalam nasyid, disebut dalam lagu-lagu, sebenarnya hakikat sebenarnya tu tak. Hak tu sebenarnya tu bukan benda karya seniman, tidak tu. Itu sebenarnya ajaran agama asal. Ajaran agama. Bukan kata benda tu khayalan seniman untuk buat lagu, buat nasyid, tidak. Jangan kita kata tak praktikal cinta pada Allah. Kita tak nampak, kita tak nak faham. Dak hak tu cinta yang sebenarnya. Sebab kalau ada cinta tu manusia sanggup mati. Kerana agama seperti mana para sahabat. Seperti ibu seorang ibu bila dia cinta sayang pada anak, dia sanggup mati terjun dalam sungai, dia sanggup. Walaupun dia tak pandai benar. Hak tu Allah nak mengajar kita lah tu. Tu setara ibu. Bukanlah dia beri segala-gala pada anak dia. Dia sekadar beri susu pakai yang gitu ya. Anak dia jadi segar tu bukan dia aku. Tapi dia sayang pada anak dia sebab anak dia. Padahal dia tahu bukan dia yang buat anak dia. Dia hanya melalui proses biasa manusia. Tapi orang yang melalui proses tu kadang-kadang tak boleh anak pada. Ramai mana tak boleh anak. Dia sedar benda tu. Tapi proses sayang dia. Jadi orang yang melakukan maksiat sebenarnya kita boleh tahu sebenarnya hakikat bahawa dia itu sebenarnya tahap cinta kepada Allah tu tak sampai ke peringkat ni yang disebut dalam hadis. Dia tak boleh nak didik lagi. Boleh jadi dia semaya, boleh jadi dia puasa. Dan sebenarnya perkara ini kita boleh ukur diri kita sendiri. Jangan kita duk gaduh ukur, kita ukur diri kita. Yang keempat, kecintaan seseorang atau kebencian seseorang kepada orang lain sayugianya sepatutnya mesti berlandaskan kepada syarak. Sebab apa? Kalau kita cinta, kasih, kita nak sayang orang, bukan atas nama syarak. Kita tak boleh pala puluh tahun sayang, tak boleh pala sikit lagi. Kita benci pada seorang tapi bukan asas syariat, kita tak boleh pala. Tapi kalau kita sayang, cinta, benci, semua kita asas agama, boleh pala belakang. Benda sayang, benda benci ni benda fitrah manusia. Setiap manusia Allah bekalkan sifat sayang, Allah bekalkan sifat marah yang melahirkan benci dan sebagainya. Jadi waktu itu sebenarnya kedua-duanya ada ruang untuk kita dapat pahala. Tapi dengan syarat kita kaitkan cinta kepada Allah. Itu seperti mana sahabat Nabi. Saya minggu lepas kita sebutkan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar siapa pun dalam peperangan sanggup bunuh ayah dia. Dalam peperangan Sayyidina Abu Bakar. Dan ada lagi sahabat-sahabat sanggup bunuh ayah dia. Walaupun akan dalam perang tu kecek lagi. Dalam perang tu kecek lagi ayah ikut kita lagi ni dalam perang. Okey, dia tidak tetap lalu ayah dia ni. Sayyidina Abu Bakar pernah tampil ke hadapan dakwah ayah dia dalam peperangan. Tiba-tiba ayah dia kata tak sih nak ikut agama nenek moyang. Dengan peperangan Sayyidina Abu Bakar terpaksa bunuh ayah dia. Sehingga dipuji dalam Quran nak cari mana lagi orang cinta pada Allah Rasul sehingga sanggup bunuh ayah dia sendiri. Nak cari mana? Dalam Quran sebut nak cari mana lagi orang yang cinta kepada Allah dan Rasul sehingga sanggup bunuh ayah sendiri dalam peperangan. Tak ada orang lain berdoa kecuali kalau kita tengok sahabat. Mana kalau kita boleh buat gitu juga, mana tinggilah makam kita kedudukan kita. Yang kelima, tahrimu muwalati a'da'illah. Haram kita tolong, kita bantu, kita rasa kasih, rasa sayang kepada musuh Allah. Haram hukum dia. Kita kena tahulah musuh Allah ni lagu mana. Dia belanja kita makan, dia beri duit kita, tapi dia tu musuh Allah. Kita kena fikir tu. Dia buat baik kita, tapi dia ni musuh Allah. Kita kena kenal lah musuh ni lagu mana. Musuh Allah ni lagu mana. Dia buat baik kita, tapi dia tu musuh Allah. Lagu mana kita nak letak posisi kita? Kena fikir. Kalau kita siapa mualak, siapa sayang dia, siapa sayang kasih, siapa kasih dia, tak boleh haram itu. Bila dia tu musuh Allah, pelaku maksiat ni musuh Allah, kita tak boleh mualak dia. Yang keenam, anna al-iman la yaktamilu illa bana tuhibbullaha wa rasulahu.
akthara min hubbika li nafsik wa ahlik wa auladik. Ini sebenarnya dia macam simpul daripada satu hadis. Sesungguhnya iman itu tidak akan jadi sempurna kecuali bila nyata cinta dan sayang kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada diri dia sendiri, kepada keluarga dia, daripada anak. Ini sebenarnya ada hadis ni. Maknanya kita dalam konteks ni kita akan dahulukan Allah dan Rasul. Tak usah raya. Maknanya kita sayang pada diri kita, kepada keluarga, tapi tidaklah melebihi sayang kita kepada Allah dan Rasul. Misalnya tu guru saya ada sebut masa mengajar hadis dulu, mana kalau sekiranya isteri kita tak sanggup dah, katakan tak sanggup ikut agama, kita cerai dia. Setelah kita nasihat lama bertahun-tahun, dia tak sanggup ikut agama, kita cerai. Itu sunnah tu. Mana kita tahu tu sunnah? Sayyidina Abu Bakar paksa anak dia cerai bini, dan benda tu diperakui oleh Nabi. Nabi tak kata salah. Anak dia ni bila nikah, saya sebut dah minggu lepas ni, anak dia ni bila nikah jadi kurang ibadat. Jihad fisabilillah jadi kurang, menurun nilai ibadat. Bini selepas cerai, bini dia molek, bini dia tak ada apa-apa, dia tu jadi lagu tu. Saya nak bakal suruh cerai. Bila cerai kau tak jadi, duk tengok bini kau mepeh ibadat. Saya nak bakal pergi jumpa Nabi, bicara dengan Nabi. Nabi kata, Nabi tak tahu. Nabi kata, ginilah, panggil dia semula. Wak aku janji. Ni baru nak sabar. Kalau aku janji, wak aku janji dengan dia. Kalau nak klik baik boleh. Tapi perai kena pergi, tahajud kena buat, waktu semaya jemaah jangan tinggal. Boleh. Seolah-olah gitulah. Dia pun setuju lah, tak apalah kita buat lah. Yang saya boleh nikah, boleh tak apa, boleh klik baik. Lepas tu dia klik baik, ternyata lepas tu memang ibadat, nilai ibadat dia tu molek. Jadi maknanya semua ulama sebut cerita Abu Bakar tu, makna Abu Bakar telah berjaya mengambil tempat ni dalam konteks nafsu dia ni. Dia berjaya ikut Allah semua, sehingga dia buat gitu pada anak dia tu memang kerana Allah tu. Nabi berakui tu Abu Bakar. Pada hati-hatian ni, kalau nak kira benda yang paling dibenci lah. Kalau nak kira ni. Okey, seterusnya yang terakhir. Mahma tasafa al-mar'u bil kamal al-khuluqi was sifat al-hamidah fi 'urf an-nas fala yanfa'uhu dhalika hatta yakuna tabi'an lisyari'ah wa nabi'an min al-aqidah. Biar bagaimana sekalipun seorang itu nampak sempurna akhlak zahir dia dan sifat-sifat yang mulia lahir daripada dia mengikut pandangan seantero manusia, kita semua orang kata dia ni baik, semua orang akui baik dia. Perkara itu semua tidak berguna di sisi Allah sehingga dia ikut syariat Allah. Dan kebaikan dia itu nabi'an minal akidah. Kebaikan dia itu mesti terpancar lahir daripada akidah, mistisik. Kalau semata-mata buat baik, tak semesti baik lah. Kalau tidak desakan daripada Islam dan iman, itu maksud dia. Jadi di sini ayat ni, perbuatan zahir manusia tu dia tidak boleh menyelamatkan manusia lagi. Itu sekadar pekoh baru. Sebab tu Islam ni dia akidatan. 3 perkara ke? Akidah, syariat, ada akhlak. 3 tu baru lengkap Islam. Akidah, syariat, lepas tu akhlak. Tak salah kita nak beli, misalnya sebagai contoh, kita ada duit, kita beli kereta 1.5 juta, tak salah mula duit kita. Makan pun kita makan parut sama lah, 800 pagi kita makan, 800 ya, dah kita pergi di hotel nak pagi, sedap makan di hotel. Tak salah duit kita, pekoh kan kata tak salah lah kira-kira sebab duit dia. Tetapi di segi akhlak lah, di segi ruh akhlak lagu mana? Lagu tu ke? Sebab tu kalau kita mengaji hadis molek, kalau mengaji hadis dia merangkum semua bab pekoh, bab ada berlaku dalam hadis. Kadang-kadang kalau kita mengaji pekoh saja, dia jadi cacat hidup kita. Mengaji tasawuf saja, usuluddin tak erti apa satu, hadis tak erti satu, nunginya. Bukan sekat dia dengan dia, bukan sekatnya dia pun nunginya. Tak seimbang. Jadi itulah perbincangan hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang itu boleh memberi manfaat pada saya sendiri dan hadirat-hadirat, dan kita pakak-pakak usahalah untuk kita ni menjadi
orang yang seperti sahabat yang sentiasa fikir nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita menyiapkan zahir kita, kita juga kena siapkan batin kita supaya ikut agama ini dengan sebenar-benarnya. Masa setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.